بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. آمين آمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah? Alhamdulillah, semoga sentiasa sihat wal afiat insya-Allah. Semoga sentiasa dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyakkan lafaz tahmid. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sebagai tanda kesyukuran dan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat-nikmatnya yang tidak terhingga banyaknya kepada kita, sehingga hari ini Allah panjangkan lagi umur kita, Allah berikan kesihatan yang baik kepada kita, Allah kurniakan taufik dan hidayah kepada kita. Bahkan Allah bukakan hati kita dan Allah lapangkan masa kita hingga sama-sama dapat kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Alhamdulillah, sama-sama dapat kita berniat iktikaf di rumah Allah. Alhamdulillah, dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan masa kepada kita hingga sama-sama dapat kita luangkan sedikit masa berhimpun di dalam majlis ilmu di mana kita akan teruskan lagi pengajian tafsir Al-Quran sambungan daripada hujung surah Al-A'la. Hujung surah Al-A'la di mana saya akan bacakan 6 ayat saja pada malam ini, bermula daripada ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-19 insya-Allah. Dan sebelum tu saya mohon maaf di atas kelewatan pada malam ini. Saya bacakan ayat-ayatnya daripada ayat 14 hingga 19 daripada suratul A'la. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Sadaqallahul Azim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian bacaan suratul A'la daripada ayat 14 hingga 19 ya. Surah Al-A'la sebagaimana kita tahu ia merupakan surah yang selalu dibaca oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, terutamanya di dalam solat sunat witir, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam akan membaca surah ini pada tiap-tiap malam. Begitulah juga surah ini menjadi pilihan baginda sallallahu alaihi wasallam di dalam solat fardu Jumaat, sehingga ia dibaca pada rakaat yang pertama selepas suratul Fatihah dan pada rakaat yang kedua
suratul Fatihah dan diikuti dengan surah Al-Ghashiyah. Baik. Jadi surah Al-A'la ini ibarat satu tazkirah, satu peringatan kepada kita agar kita selalu ingat bahawa Allah Subhanahu wa taala sebutkan ciri-ciri orang yang berjaya. Ciri-ciri orang yang beruntung adalah orang yang mensucikan dirinya, yang membersihkan dirinya. Di mana kita ni kan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa mengira siapa pun kita, tanpa mengira berapa usia kita, kita ni sentiasa terdedah kepada dosa. Lemahnya kita ni sehingga kita ni sentiasa terdedah kepada dosa. Bila-bila masa saja kita boleh buat dosa. Bukan di hadapan orang saja berbuat dosa. Kadang-kadang seorang-seorang lagi senang nak buat dosa. Jadi sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala suka apabila seseorang itu dia sedar bila dia dah bersalah kepada Allah, dia dah berdosa kepada Allah, dia telah mencemari diri dia, dia telah mengotori diri dia dengan dosa. Allah suka apabila dia sedar, bila dia tahu, dia istighfar, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi apabila kita melakukan dosa, kita kena ingat, tak boleh kita simpan dia. Tak boleh kita biar dia lama-lama. Cepat-cepat istighfar, cepat-cepat taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah dah sebutkan di dalam suratul A'la, seolah-olah peringatan. Setiap Jumaat kita dengar surah ni supaya kita dapat mesej, beruntunglah, berjayalah orang yang mensucikan diri. Jadi kalau pun tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, kita lupa nak istighfar, lupa nak taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, setidak-tidaknya bacaan imam ketika imam membaca surah ini mengingatkan kepada kita untuk istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi disebutkan tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah ini, di antara cara untuk kita bersihkan jiwa kita adalah meminta kepada Allah agar ya Allah bersihkanlah jiwaku ini ya Allah, ya. Bersihkanlah jiwaku ini ya Allah daripada kotoran-kotoran dosa yang aku lakukan ya Allah, daripada kotoran-kotoran maksiat yang aku lakukan ya Allah, bersihkanlah jiwaku ya Allah. Kerana tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, jiwa yang dicemari dengan dosa adalah jiwa yang malas untuk bertakwa kepada Allah, malas untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada kalanya kita rajin datang solat, alhamdulillah, itu bererti jiwa kita sedang bersih. Tapi kadang-kadang nak bangun, nak bangkit, nak pergi surau, nak pergi masjid, dekat saja tapi malas. Ketahuilah pada waktu itu, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, boleh jadi jiwa kita dikotori dengan maksiat, dengan dosa. Kerana apa tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah? Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang itu melakukan dosa, maka ada satu titik hitam pada hatinya. Ada titik hitam, maksudnya kalau satu titik hitam, ya, ditambah lagi dengan titik-titik hitam yang lain, maka lama-lama dia akan kotor. Ya, kalau kita boleh buat analogi walaupun tak tepat, ibarat tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, kita cuba tengok. Ada satu kereta, kan, ada sesetengah orang tu dia kadang-kadang dia ada banyak kereta, dan di kereta dia dah, rumah dia dah tak muat nak letak kereta, jadi dia letak kereta dekat pejabat ke, dekat masjid ke, dia macam tompangkan kereta dia. Mungkin hari pertama, kedua tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ada bintik-bintik habuk je. Ada bintik-bintik habuk sikit ni ya. Selepas minggu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, makin penuh habuk dia. Kan?
Lepas sebulan tuan-tuan bang dirahmati Allah, hampir tertutup tu cermin tu, tak nampak dalam disebabkan dipenuhi dengan habuk, dengan debu, dengan kotoran. Sampaikan orang conteng kan kat kereta tu. Tulislah apa-apa. Jadi tuan-tuan bang dirahmati Allah, itulah ibaratnya apabila cermin kaca tu dah penuh dengan habuk sampai cahaya matahari pun tak tembus nak masuk ke dalam. Macam itulah. Bila mana hati seseorang tu dibiarkan lama tak istighfar, tak basuh, tak bersih dengan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka makin meneballah titik-titik hitam tu sampaikan cahaya hidayah tak boleh masuk dalam hatinya. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala suka orang yang selalu istighfar. Sekalipun dia tak salah pada Allah, sekalipun dia bukan baru lepas melakukan maksiat, diistighfar juga pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dua perkara yang disebutkan di dalam surah ini telah pun kita jelaskan dalam pertemuan yang lalu, iaitu siapa yang nak bersihkan jiwa dia selain daripada berdoa sungguh-sungguh kepada Allah, selain daripada istighfar dan taubat kepada Allah, adalah وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ adalah dengan banyak menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, banyak zikir. Banyakkan zikir tuan-tuan bang dirahmati Allah. Zikir ni banyak sekali kelebihannya. Banyak sekali kelebihannya, ya. Allah Subhanahu Wa Taala mencintai kita apabila kita banyak bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak Allah Subhanahu Wa Taala rahmati kita, Allah sayangi kita, maka banyakkan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua adalah banyakkan solat. Ya, kerana apabila kita banyakkan solat, Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan dosa-dosa kita. Ya, dan dua perkara ni telah pun kita kupas dalam pertemuan yang lalu. Jadi malam ini tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak ajak tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala untuk tengok, untuk perhatikan ayat yang ke-16. Kerana ayat yang ke-16 ni seolah-olah tamparan buat kita. Kan? Tamparan ni kadang-kadang bila kita leka, kan, kalau kita mungkin termenung jauh, pasal ada orang tampar kita, baru kita sedar balik. Jadi ayat yang ke-16 daripada suratul A'la seolah-olah satu tamparan yang hebat kepada wajah kita. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bal tu'thirunal hayatad dunya. Tetapi kamu lebih memilih kehidupan duniawi. Ya. Kalian tu terkesan sangat dengan dunia. Terkesan. Bila terkesan dengan dunia ni, bahaya sekali tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ada pepatah mengatakan biarlah harta tu di tangan saja. Jangan sampai ke hati. Sebab kalau dia dah sampai ke hati tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dia akan ada perasaan sayang. Bila dah sayang harta, sayang yang berlebihan tu, Masya Allah, nak sedekah susah, nak zakat susah, nak infak susah, orang minta tolong pun kita susah nak tolong, susah nak bagi, kan? Anak-anak yatim kita lupakan, orang-orang miskin kita abaikan. Sebab kita rasa macam aku dah susah-susah cari dunia ni, cari duit ni, senang-senang pula nak bagi pada orang lain. Bahkan kadang-kadang mungkin ada orang-orang masjid datang jumpa dia, kita ada buka iklan untuk infak. Kalau nak infak bolehlah infak, kan, ya. Jadi kadang-kadang tuan-tuan bang dirahmati Allah, mungkin kalau orang yang telah gelap hatinya akan berkata, amboi, aku cari duit ni susah-susah, kau senang-senang nak minta daripada aku. Na'udzubillah. Sebab apa? Sebab dunia tu telah memberi kesan kepada hati dia, telah memberi kesan kepada jiwa dia. Itu bahaya sekali tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, kan? Apatah lagi orang yang suka
menunjuk-nunjukkan kemewahannya. Dah ada dah hari ni tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Kat TikTok lah, kat Facebook lah, kat Instagram lah, habis semua. Ya, wang ringgit dia, cash yang dia ada, ya, berkepuk-kepuk duit yang dia ada nak tunjukkan, ya. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Kalau duit yang sebanyak macam tu, kalau kita kata boleh infak kat masjid tak? Ada satu masjid memang perlukan duit. Oh tak boleh tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Ini duit saya, ni duit bisnes saya ni. Kalau macam tu jangan tunjukkan. Kalau macam tu jangan tunjukkan. Ramai orang-orang miskin dekat luar sana yang memerlukannya. Kalau kamu tunjuk, kamu nak bagi, silakan. Ya, kan? Tapi kalau nak menunjuk saja, nak tunjukkan betapa dia memiliki dunia, na'udzubillah. Ya, dia ada duit, tapi dia tak boleh nak keluarkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, tapi manusia, kamu terkesan sekali dengan dunia. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Kathir, ayat ini bagi peringatan kepada kita bahawa ayat ini bermaksud kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia berbanding kehidupan akhirat. Ya, kadang-kadang kita tak sedar pun perkara tu tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Tapi kalau kita muhasabah, kalau kita buat perbandingan, waktu itulah baru kita akan sedar. Contohlah tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh yang simple. Kalaulah ketua jabatan kita, bos kita telefon, datang kat bilik saya sekejap, berdesuk tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Nampak saja dia telefon, Allah, pengarah dah call. Adalah ni. Hati dah dah bergetar dah. Kan? Dah risau dah. Kan? Kemudian bila bos kata, masuk bilik jap. Ada kerja tengah buat ni. Ada kerja tengah buat ni, tengah sibuk ni. Tengah siapkan kerja ni. Bos kata kena datang. Tinggal tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Tinggal kerja tu. Kan? Tapi bila mana kita dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sibuk lah buat kerja ni. Tak apalah, kejap lagi lah. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita buat perbandingan, baru kita sedar, ya Allah, kan. Aku ni kalau dengar azan, ya Allah, buat relax je, ya Allah, malu, ya Allah. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tu satu contoh saja. Kalau berkenaan dengan duit macam mana? Kalau dengan duit macam mana? Makan, time makan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Kadang-kadang lah kan. Tapi kat Melaka ni kan popular juga kedai-kedai makan ikan-ikan bakar tu kan. Kita kata nak order apa? Udang, ambil udang sekilo. Ketam, ambil lagi sekilo. Kerang, ambil lagi sekilo. Siakap, ambil lagi sekilo. Masya Allah kan. Memang untuk kita, memang hebat kita order. Tiba-tiba tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, tengah-tengah makan, adalah orang datang minta sedekah. Kita pergi. Orang tengah makan ni, Allah, kacau betul lah. Orang tengah makan sedap-sedap, waktu ni lah dia nak datang minta sedekah. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah kan. Nampak tak? Untuk dunia kita, kita bermewah-mewahan. Orang tu, mungkin kita bagi RM1 pun dia dah syukur. Alhamdulillah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita punya halau tu, macam dia nak minta 1,000 dengan kita. Macam nak minta 10,000 dengan kita. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, tu contoh sajalah. Ya? Sebab kadang-kadang kalau orang cakap, tapi tak mungkin orang cakap. Tapi kalau orang cakap, orang tempat kita, apa khabar, dah lama tak jumpa. Sibuk dengan dunia nampaknya, dah lupakan akhirat. Tentu orang marah, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Orang akan marah, mana ada? Mana ada? Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, tapi kadang-kadang biarlah orang tak cakap. Tapi kita muhasabah diri kita saja. Kita muhasabah, ya Allah kan. Ya, aku ni, kalau contohlah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, aku ni, kalau sekali menghadap, sekali buka telefon tu, sekali buka tu, swipe punya, setengah jam tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Setengah jam. Ya, ada pula yang orang yang buat satu video yang melekakan kita, ya Allah kelakarnya, ya Allah kelakarnya. Hebat, macam mana dia buat ni? Itu dah 5 minit macam tu saja.
Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dah baca Quran hari ni. Dah baca Al-Quran, dah baca semuka Al-Quran hari ni. Belum lagi. Satu muka 3 minit saja. Baca Al-Quran, satu muka sudah 3 minit saja. Oh tapi tak sempat Ustaz. Tak sempat Ustaz. Sibuk Ustaz. Oh tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Itulah kadang-kadang kalau kita sendiri cuba buat perbandingan, kita akan nampaklah memang kita terkesan dengan dunia. Ya, kita terkesan dengan dunia. Tapi kalau dengan akhirat, kadang-kadang kita lupakan, ya. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita, wal akhirah, ketahuilah, tahulah, wal akhirah khairun wa abqa. Dua Allah bagi tahu, kan. Sedangkan akhirat tu lebih baik untuk kamu, lebih bagus. Kehidupan di akhirat tu jauh lebih hebat, ya. Kalau kita beramal soleh dekat dunia, wa abqa, dan dia akan kekal, kan. Dalam sebuah hadis disebutkan, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, apa yang kamu makan akan kamu buang. Ya, kamu dah makan, akhirnya kamu akan buang. Apa yang kamu pakai, lama-lama dia akan lusuh, kamu akan buang. Tapi apa yang kamu infak, itu yang akan kekal sehingga hari akhirat, kan. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kan, disebutkan oleh para ulama, ad-dunya darul amal. Dunia ni adalah negeri kita beramal, negeri kita bercucuk tanam. Wal akhirah, dan akhirat itu darul jaza, negeri pembalasan, negeri untuk kita menuai hasil-hasilnya. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebab tu selalu kena ingat tentang hari akhirat, buat persiapan hari akhirat. Selalu tanya diri kita, dah cukup tak bekalan kita untuk bermusafir dekat sana? Sebenarnya bukan bermusafir, kita akan bermukim di sana, kita akan bermastautin di sana. Sekarang kita ni musafir saja. Kita sementara saja. Di sana kita akan duduk selama-lamanya. Dah cukup tak bekalan kita dekat sana, ya? Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, inna hadza la fi suhufil ula. Maksudnya peringatan-peringatan tentang apa tadi? Beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwanya, menyucikan dirinya dengan istighfar, dengan taubat. Untung sekali. Orang yang menyucikan dirinya dengan berzikir pada Allah, tu untung sekali, dia berjaya nanti di akhirat. Orang yang jaga solat. Solat ni tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita kena jaga solat fardu dan perbanyakkan solat-solat sunat. Perbanyakkan. Nak jadi orang yang berjaya, kena jaga solat fardu dan kena perbanyakkan solat-solat sunat. Maka kita akan berjaya di dunia dan berjaya di akhirat. Dan tentulah kita selalu pernah dengar, kan, siapa yang jaga solat, Allah jaga dia. Siapa yang perbaiki solat, Allah perbaiki hidup dia. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, disebutkan tentang menyucikan jiwa, istighfar, taubat, berzikir dan solat. Inna hadza la fi suhufil ula. Nasihat tentang perkara ini sesungguhnya sudah disebutkan di dalam kitab-kitab yang dahulu. Dalam Taurat pun dah suruh ingat pada Allah, sucikan diri, banyakkan zikir pada Allah, dirikan solat. Dah sebut dalam Taurat, dah sebut dalam Injil, dah sebut dalam Zabur. Dah sebut dalam kitab-kitab dahulu pun dah sebut. Bukan Al-Quran saja yang suruh, bahkan kitab-kitab yang terdahulu pun dah sebut perkara tersebut. Kemudian teguran tentang kamu tu terkesan sekali dengan dunia. Ya, orang dah tunjukkan kesedikit kemewahan, itu pun kamu nak juga. Orang tunjuk kereta dia pun kamu nak juga. Ya, orang tunjukkan tempat dia pergi melancong, itu pun kamu nak juga. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kesan sekali, kan. Sedangkan Allah dah bagi tahu akhirat itu jauh lebih baik. Di akhirat nanti, rumah kamu di akhirat tak sama macam rumah kamu dekat dunia nanti, insya-Allah. Tak sama. Ya, sebab kita dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala bukan rumah-rumah yang biasa. Kita akan duduk dalam istana-istana yang besar.
Ya, air yang ada dalam syurga Allah tak sama dengan air yang ada kat dunia ni. Tawar. Tak sama. Sedangkan telaga Kautsar yang kita dah belajar tu, airnya lebih putih daripada susu. Air itu wangi, lebih wangi daripada kasturi. Ya. Air itu sangat manis, lebih manis daripada madu. Tak sama tuan-tuan bang dirahmati Allah. Perkara ni Allah Subhanahu Wa Taala dah sebutkan dalam kitab-kitab yang terdahulu. Ya, antaranya disebutkan Suhufi Ibrahim wa Musa. Di dalam kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Apa beza suhuf dengan mushaf? Ya, disebutkan suhuf ni, kitab-kitab yang terdahulu itu dalam bentuk helaian-helaian. Al-Quran pun dulu-dulu asal usulnya pada zaman Nabi Muhammad SAW pun ditulis dalam helaian-helaian yang terpisah. Pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, barulah buat julung-julung kalinya menjadikan suhuf-suhuf itu, helaian-helaian itu kepada mushaf. Mushaf tu apa beza dia dengan suhuf? Mushaf tu dia ada, kalau bahasa mudah kita, dia ada binding dia. Maksudnya dia dah ikat, dia dah satukan, dah ada first page dengan end page tu, dia dah diikatkan, disatukan di dalam satu buku. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nasihat-nasihat yang tentang membersihkan jiwa, ingat pada Allah, jaga solat, jangan pentingkan dunia berbanding akhirat. Selalu fikirkan tentang kehidupan kita yang akan datang. Itu sudah pun disebutkan di dalam kitab-kitab yang terdahulu. Bahkan juga disebutkan di dalam kitab Al-Quran untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita selalu ingat setiap kali kita dengar imam membaca suratul A'la ini, dia adalah peringatan buat kita dan ada juga tamparan yang kuat untuk kita supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah, yang silap daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon ampun daripada Allah dan saya mohon kemaafan daripada semua. Wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih pada semua yang hadir pada malam ni. Mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah dalam pertemuan yang akan datang, kita akan melangkah masuk kepada surah yang seterusnya, iaitu surah At-Tariq, insyaAllah. Kita sudahi majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.